Assalamualaikum, berjumpa lagi ke dalam channel Nizam ZZK. Apa kata untuk video kali ni, korang temankan saya nikmati alam semula jadi. Sambil tu, kita sembang-sembang kisah seram. Okeylah, untuk kali ni saya ingin kongsikan kenapa sungai berhantu. Berdasarkan pengalaman pengamal perubatan yang juga ustaz-ustaz yang pernah mengubati kes-kes pesakit yang berpunca di sungai, menurutnya ada beberapa kes pesakit yang datang berubat mengaku telah mengambil pasu berpenutup ketika mandi di sungai. Disebabkan bentuk pasu tersebut unik, mereka telah membuka pasu tersebut. Malah ada yang membawanya balik ke rumah. Akibatnya mereka telah dirasuk dan diganggu dengan pelbagai kejadian yang menakutkan. Menurut Ustaz Hadi, bukanlah nama sebenar, orang zaman dulu ramai yang memiliki saka untuk menjaga keluarga, tempat tinggal dan kebun mereka. Sungai adalah tempat yang jadi pilihan kebanyakan pemilik saka buang saka mereka. Saka ni akan disimpan dalam botol ataupun pasu dan kemudian dihanyutkan di sungai. Sebab tu, kalau kita jumpa botol ataupun pasu di sungai, jangan ambil walaupun nampak menarik, sebab itu mungkin botol ataupun pasu yang menyimpan saka. Selain daripada saka, sungai juga dikatakan didiami oleh penunggu hutan, bunian dan sebagainya. Wallahu alam. Pemilik baru selalunya terdiri daripada ahli keluarga terdekat lah. Sekarang ni, zaman sekarang, saka bukanlah keperluan dan ia melibatkan akidah sebagai umat Islam. Justru itu, ramai yang membuang saka yang diterima tanpa rela daripada nenek moyang mereka. Saka ini kebanyakannya ialah jin kafir yang telah mengadakan perjanjian dengan pemilik saka. Selepas kematian pemilik asal, saka tersebut akan mencari tuan yang baru. Baiklah, untuk sambungan cerita ini, apa kata kita kongsikan dua pengalaman seram yang pernah dialami oleh Daniel dan Fitri. Kedua kisah seram ini berlaku di sungai yang agak popular di negeri Selangor. Jom. Kejadian ini terjadi kepada Daniel pada tahun 2009. Daniel dan dua orang kawannya, iaitu Mizi dan Dolah, telah mendirikan kemah di sebuah sungai yang popular terletak di negeri Selangor. Daniel pernah terdengar di tempat tersebut ada beberapa kali pengunjung yang bermalam di situ diganggu oleh makhluk gaib. Tapi Daniel tak ambil pusing lah, sebab dia yakin itu cuma khayalan sahaja. Dah banyak tempat dia bermalam di tepi sungai, tapi tak pernah pula diganggu oleh makhluk gaib ataupun hantu. Lebih kurang pukul 7 malam, dah hampir maghrib, kawannya Mizi telah bawa ke kemah satu pasu dengan penutup yang sangat unik bentuknya. Daniel terkejut bila nampak Mizi ambil pasu tu dari sungai. Belum sempat Daniel melarang, Mizi dah buka penutup pasu tersebut. Daniel terus merampas pasu tu dan campaknya kembali ke sungai. Mizi nampak terpinga-pinga. Kenapa Daniel rampas darinya kan? Daniel tegur Mizi, jangan ambil apa-apa benda yang pelik jika jumpa di sungai. Kira-kira jam 7.45 malam selepas maghrib, tiba-tiba Mizi mula meracau. Matanya terbeliak, merah menyala dan bercakap dalam bahasa yang tidak difahami. Daniel dan Dolah mula menggelabah. Hanya mereka bertiga saja pada masa itu. Mizi mula meronta dan menjerit. Akhirnya, Daniel dan Dolah bersepakat keluar dari situ segera. Mereka terus bawa Mizi berubat pada malam itu juga. Menurut ustaz yang mengubat, Mizi telah terambil pasu yang berisi saka. Pasu itu dah dihanyutkan oleh pemiliknya kira-kira 20 tahun yang lalu. Bila Mizi buka penutup pasu tu, telah menyebabkan saka tersebut terlepas. Nasib baik, Mizi dapat disembuhkan pada malam itu juga.
Kejadian kedua ini terjadi kepada Fitri pada tahun 1998 di air terjun yang juga berada di negeri Selangor. Pada masa itu, Fitri bersama 8 orang kawan-kawan sekolahnya berkemah di kawasan air terjun. Selepas maghrib, mereka berkumpul untuk makan malam. Sedang mereka makan, mereka terdengar suara orang ramai. Riuh rendah, macam ada ramai orang sedang berkumpul tak jauh dari tempat mereka. Adalah mustahil sebab mereka berada di hutan yang tebal. Fitri cuba cari arah suara tersebut, tapi sekeliling mereka gelap gelita. Sebelum itu, mereka dah dinasihatkan supaya jaga mulut, jangan celupar dan jangan cakap apa-apa jika ternampak atau alami sesuatu yang pelik. Tapi salah seorang kawannya, Ali, telah bercakap dengan kuat. Suara siapa yang riuh rendah tu? Gelap je kat sana. Entah-entah bunyian kot. Fitri suruh Ali diam, jangan tegur. Tapi Ali ni jenis suka bergurau, tak kena tempat. Best juga kalau jumpa bunyian atau hantu kat sini. Masa-masa terkejut bila dengar gurauan Ali tu. Semua marahkan Ali sebab bermulut celupar. Kira-kira pukul 9.30 malam, tiba-tiba mereka terdengar suara bayi menangis di sebelah pokok besar yang tidak jauh berada dari mereka. Makin lama, tangisan bayi tersebut semakin kuat. Selepas itu juga, mereka terdengar suara mengilai tanpa henti. Fitri arahkan kawan-kawannya baca surah ayat kursi. Tak lama selepas tu, suara tu senyap. Kira-kira pukul 11.30 malam, sedang mereka bersiap-siap nak tidur, tiba-tiba terdengar suara perempuan mengilai di tapak perkhemahan mereka sekali lagi. 15 minit selepas tu, suara itu hilang. Dan tak lama selepas itu, terdengar bunyi burung hantu tanpa henti. Kira-kira jam 2 pagi, sedang Fitri lena di buai mimpi, tiba-tiba Fitri terasa badannya dihimpit. Dia cuba bergerak, tapi tak mampu. Matanya dibuka dan dia nampak ada lembaga hitam sedang menghimpitnya. Dia juga nampak ada makhluk yang mukanya amat menyeramkan sedang menindih Ali. Fitri tak mampu bergerak dan bercakap. Fitri baca ayat kursi tanpa henti dan tiba-tiba makhluk tersebut hilang dan Fitri terus bangun. Dia kejutkan Ali dan Ali terus bangun dengan muka yang ketakutan. Menurut Ali, dia ditindih oleh makhluk yang menakutkan. Fitri tahu sebab memang Fitri nampak masa makhluk tersebut sedang menindih Ali. Pada pagi keesokannya, masing-masing beritahu hampir semua mereka telah ditindih pada malam itu. Mereka percaya ini disebabkan oleh mulut Ali yang celupar. Okeylah, hari pun dah hampir maghrib. Sampai di sini saja topik mengapa sungai berpenunggu ataupun berpuaka. Jelas di sini kita perlu lebih berhati-hati ketika berada di sungai. Jaga adab dan tutur kata. Baiklah, seperti biasa, sekiranya korang ada cerita seram yang menarik yang ingin dikongsi, jangan lupa hantarkan ke email berikut. Dan jangan lupa juga like, komen dan subscribe. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.